yang paling straightforward, yang paling mudah, yang paling cepat tanpa perlu kita masuk laptop, masuk komputer, sebenarnya adalah to-do list. To-do list di mana kita boleh terus ada satu apa orang cakap kertas ataupun buku yang berbentuk manual macam ini, yang berbentuk manual macam ini untuk kita terus tuliskan. Sebelum malam, sebelum kita tidur ataupun pagi-pagi ataupun petang, sebelum esok kita dah senaraikan. Jadi kadang-kadang kita nak cepat, kadang-kadang kita tengah in between time, kita terus nak grab satu pen, kita tulis. Jadi itu sebabnya to-do list ini sebenarnya masih lagi popular dan masih lagi menjadi praktis kepada ramai orang. Buat senarai ini kita terlupa. Apabila kita buat senarai to-do list ni, kita terlupa sebenarnya. Jadi kita terlupa untuk melihat apa sebenarnya apabila kita tulis senarai itu, sebenarnya ada senarai ini yang perlu kita asingkan. Orang kata macam mana kita nak pastikan supaya senarai yang kita buat tu dia tidak memberi. Okey, lepas dah siap senarai tu, mungkin kita gunakan pen dengan warna yang berbeza. Kita letakkan yang mana satu yang kita saja yang boleh buat, yang mana satu kita boleh delegate. Ini step yang kedua. Jadi ramai kawan-kawan kita semua di luar sana, termasuk saya sendiri, dulu mula-mula masa buat to-do list ni saya tak asingkan. Dan saya tak buat step yang kedua, iaitu gunakan warna lain ataupun letakkan nota dekat situ. Adakah tugas-tugas ni boleh delegate? Maksudnya boleh tak saya serahkan kerja ni kat orang lain? Dan kerja kita adalah untuk follow up sahaja. Kerja yang kita delegate tu, kita follow up. Bahan yang saya gunakan, bahan yang saya gunakan. Bahan yang senarai yang saya gunakan, senarai yang saya gunakan untuk pendekatan yang kedua. Di mana kita gunakan to-do setiap satu daripada point ataupun tugas yang kita nak buat tu. Tugas yang kita nak buat tu kita letakkan dia dengan apa orang cakap satu apa orang kata kategori. Kita letakkan semua senarai-senarai kita tu dengan satu kategori. Jadi kalau perasan saya cuba nak sekejap kalau saya boleh besarkan sikit. Okey, kalau saya boleh besarkan sikit. Alright. Okey, jadi saya gunakan pendekatan bullet journaling ini untuk membantu membahagikan jenis-jenis tugasan yang saya ada tu. Jadi salah satunya bila saya guna tanda saya harap rakan-rakan boleh nampak ni bila saya gunakan tanda apa orang cakap bila saya gunakan tanda okey. Alright. Bila saya gunakan tanda dot itu, bila saya gunakan tanda dot hitam itu, bermakna bahawa saya itu adalah satu tugas yang saya perlu jalankan. Kalau macam ini kan, kalau tanda bulat begini maksudnya dia adalah satu tugas yang saya perlu selesaikan, task. Kalau tugas tu dah selesai, saya akan tandakan cross, maksudnya dia complete. Kemungkinan ada perkara-perkara yang berlaku kat situ pada hari itu, maka saya akan letakkan dengan tanda dash menyatakan bahawa dia adalah note. Note ataupun orang cakap poin-poin tambahan lah. Contohnya waktu tu mungkin saya kata panggilan tak daripada 10 panggilan hanya 4 sahaja yang berjawab, contoh. Saya letak note saja. Dan kemudian bulat ni ialah tanda event. Contohlah hari tu saya kata okey saya dah buat senarai, hari tu ada satu event iaitu majlis hari jadi anak saya, contohlah. Saya tak pernah lah buat majlis hari jadi, saya bagi contoh saja. Contoh majlis hari jadi anak. Jadi saya akan tandakan guna apa orang kata guna ni tanda ni lah, bullet ni. Okey. Sekiranya tugas tu, task tu saya tak dapat siapkan hari ni, saya akan gunakan tanda ini menunjukkan bahawa move task. Maksudnya task itu saya akan move. Move tu maksudnya sama ada saya movekan esok, saya movekan kepada hari lain. Saya movekan task tu. Jadi task tu saya memang tak buat hari tu. Okey. Kemudian sekiranya ada perkara-perkara lah, contohlah hari tu mungkin tiba-tiba saya berjumpa dengan kawan lama. Ataupun hari tu adalah hari dia bukanlah event kan, kalau macam anniversary mungkin event. Apa-apa saja perkara yang saya dapati bahawa ia adalah satu memory. Jadi saya mungkin akan buat tanda ni. Tapi kalau setakat ni dalam senarai saya tak ada guna memory. Memory tak ada. Yang lain semua ada. Dan kemudian saya gunakan tanda asterisk ni untuk menunjukkan dianya important. Kalau dia ni important, contoh saya kata okey,
besok saya kena submit assignment ni dah pukul 12. Jadi saya akan gunakan tanda asterisk ni menunjukkan dia important. Satu lagi, kalau task tu saya dah senarai untuk saya buat tapi lepas tu tak jadi. Saya akan cross sahaja. Bila cross sahaja, maksudnya task tu sebenarnya adalah task yang deleted. Maksudnya task tu mungkin tak applicable, mungkin task tu sebenarnya dah ada orang lain yang buat. Jadi kita tak adalah yang kawan-kawan kalau nak gunakan pendekatan bullet journaling ni, saya recommend kawan-kawan semua boleh search saja sebab dalam YouTube ada banyak. Cuma saya nasihatkan cari pendekatan yang paling simple sebab hidup kita ini kita nak yang ringkas sahaja. Tapi pada petang hari ataupun pada esoknya bila kita tengok, kita akan nampak banyak achievement yang kita dah buat. Kita akan nampak banyak achievement. Bila kita ada achievement, maka itu yang kita akan jadi lebih gembira, lebih confidence. Jadi kepada rakan-rakan semua, to-do list ini sekiranya kita masih perlukan, go ahead, gunakan. Tetapi gunakan pendekatan yang boleh membantu kita supaya kita tidak tertekan.